A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Ahadits Al-Muntakhabah yang disusun oleh Syekh Allamah Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dia kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani man kanata fihi kataballahu syakiran sabira. Ada dua perkara, ada dua sifat yang mana sesiapa yang mempunyai dua perkara ini, dua sifat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengiranya, akan memasukkannya, akan menulisnya dalam kalangan orang sebagai seorang yang bersyukur dan seorang yang sabar. Maknanya kalau orang tu ada dua sifat ni, dua perkara ni, maka dia ni Allah Taala akan golongkan dalam kalangan orang yang bersyukur dan bersabar. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira. Siapa yang tidak ada dua sifat ini dalam diri dia, maka Allah Taala akan tuliskan, Allah Taala tidak akan tuliskan dia itu dalam kalangan sebagai seorang yang bersyukur dan juga tidak sebagai seorang yang sabar. Kalau tak ada, maka Allah tak akan tulis, golongkan, masukkan orang ni dalam kalangan orang yang bersyukur dan bersabar. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Apa sifat tu? Yang dua perkara tu, iaitu siapa yang melihat kepada urusan agama dia ini kepada orang yang lebih hebat, orang yang lebih tinggi daripada dia, orang yang lebih hebat daripada dia, faqtada bihi, maka dia ikut orang tadi. Wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi. Dan siapa-siapa tu satu. Yang kedua, siapa-siapa yang melihat kepada dunianya, kepada keduniaan yang dia ada, ila man huwa dunahu, pada orang yang lebih rendah daripadanya, yang lebih kurang daripada dia, fahamidallah, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ala ma faddalahu bihi alaihi, atas apa yang Allah Taala telah kurniakan dengannya atasnya. Maknanya dia bersyukur, memuji Allah, bersyukur atas apa sahaja yang Allah Ta'ala beri pada dia, kerana dia melihat dunia itu kepada orang yang lebih susah pada dia. Kataballahu syakiran wa sabira. Katabahullahu syakiran wa sabira. Maka Allah Ta'ala akan tuliskan orang yang macam ni, yang ada dua perkara ni, sebagai seorang yang bersyukur dan bersabar. Apa dia yang bersyukur? Dia syukur bila dia tengok pada urusan agama, maka dia tengok orang yang lebih hebat, lebih tinggi daripada dia, maka dia tiru, dia ikut orang tu. Dan siapa yang tengok pada dunia dia dalam keadaan orang yang lebih rendah daripada dia, orang yang lagi kurang keduniaan, mana lagi susah daripada dia, maka Allah Subhanahu wa taala, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dua sifat yang jika kita ada sifat ni, bila agama kita tengok orang yang lebih tinggi, bila dunia kita tengok orang yang lebih rendah, lebih kurang. Maka bila kita iringi, lihat itu dengan kesungguhan kita untuk ikut yang baik dan bersyukur atas apa yang Allah kurniakan, Allah Ta'ala jadikan kita syakiran wa sabira. Wa man nadhara, dan siapa yang melihat fi dinihi ila man huwa dunahu, dia tengok agama ni, urusan agama ni, amal-amal agama ni kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, dan dia tengok pada orang yang dunia dia ni pada orang yang lebih tinggi daripada dia, orang yang lebih
senang, orang lebih kaya dan sebagainya, fa asifa ala ma fatahu minhu, dan dia mula kesal dengan apa yang dia tidak ada, yang tiada pada dia. Lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira, maka Allah tidak akan menuliskan dia dalam kalangan orang yang sebagai seorang yang bersyukur dan juga bukan seorang yang sabar. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maknanya Nabi SAW bagi tahu prinsip, kalau masalah agama kita kena tengok orang yang lebih hebat. Yang paling tentu dah hebat ialah para sahabat Nabi SAW. Maka kita kena tengok agama kita ni, kita ukur dengan para sahabat Nabi SAW. Yang kedua, masalah keduniaan kita, dunia kita ni susah senang kita, makan minum kita, pakai kenderaan kita, tempat berlindung kita sebagai, maka itu kita tengok orang yang lebih susah daripada kita, orang yang lebih rendah daripada kita. Supaya apa? Barulah datang syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok orang yang lebih tinggi dalam urusan agama, barulah datang kita ini rasa kurang. Baru kita nak berusaha untuk lebih lagi dan akan menghilangkan rasa takabur, ujub pada diri kita. Begitu juga bila kita tengok agama ni pada orang yang lebih rendah, maka kita akan rasa selesa. Aku okeylah lagi, aku okeylah lagi, aku okeylah lagi. Kan? Dia tu lagi teruk, aku okeylah juga, dia tu lagi teruk. Kita akan jadi macam tu. Lama-lama kita akan tinggalkan amalan agama. Ya, tapi kalau kita tengok dunia pula pada orang yang lebih tinggi, mana kita mula rasa tak puas hati, kita mula rasa Allah, aku ni susah, aku ni susah. Kita tak akan ada syukur dan kita mula akan hilang sifat qanaah, sifat berpada dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Kita mula berhasrat itu dan ini kerana semata-mata dengki, kerana semata-mata cemburu dengan rezeki orang lain, kan? Jadi ini sifat-sifat yang akan menyebabkan kita terkeluar daripada ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Syakur, syakir dan juga sabir. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala beri taufik lah untuk kita faham, jadikan panduan dalam kehidupan kita ini. Dua perkara yang Nabi SAW pesankan ini, dan semoga kita ini semua akhirnya termasuk dalam kalangan orang yang sabar, orang yang bersyukur. Orang sabar, orang syukur ni apa penting sangat nak jadi orang sabar, orang syukur? Allah sayang. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Jadi kita nak Allah bersama kita dunia dan akhirat, maka kita kena jadikan diri kita orang yang sabar, orang yang bersyukur, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala beri taufik untuk kita faham, amal dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu semuanya berhajat padamu ya Allah. Wahai Allah, segala sesuatu berhajat padamu ya Allah, sedangkan Engkau ya Allah tidak berhajat pada Allah apa satu apapun ya Allah. Wahai Allah, Engkau tidak memerlukan satu apapun ya Allah. Apa yang Kau kehendaki itu sahaja yang akan terjadi, dan apa yang Kau tidak kehendaki ya Allah pasti dan pasti tidak akan terjadi. Wahai Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan rahmat dan rahim-Mu ya Allah, dengan ihsan-Mu ya Allah, siarlah kami, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa setiap kami ya Allah, setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup maupun yang mati ya Allah. Wahai Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami, maafkanlah segala salah silap kami ya Allah, kecuaian, kekurangan, leka kami ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami dalam kehidupan dunia ini tertipu dengan keduniaan ini ya Allah. Biarlah kami jadikan keduniaan ini adalah sebagai tempat kami, medan kami untuk kami bina akhirat kami. Dan setiap pekerjaan kami dan setiap pagi senja kami ya Allah, subuh senja kami, pagi petang kami, siang malam kami, sentiasa dalam keadaan mentaati perintah-Mu dan mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
supaya dengan semua itu setiap detik dalam kehidupan kami ini akan berharga dan bernilai di akhirat nanti, ya Allah. Wahai Allah, bantulah kami, ya Allah. Segala masalah kami adukan padamu, maka Engkau lah yang selesaikan, ya Allah. Segala urusan kami serahkan padamu, ya Allah. Engkau lah yang menentukan segala-galanya, ya Allah. Fawidu umurana ilaik, innaka basirun bil ibad, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.